warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aiman Zulhakim Wahi dan nombor metrik E202010264046. Tajuk pentas akhir yang saya dapat adalah perlembagaan dan persekutuan. Sekarang saya akan menceritakan tentang definisi perlembagaan. Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang bagi mentadbir dan meminta sebuah negara. Ia juga menyatakan secara jelas pembahagian kuasa antara semua badan dengan institusi yang terlibat dengan pemerintahan dan pentadbiran negara. Ianya juga jelas menjelaskan tanggungjawab dan kewajipan setiap warga negara terhadap pemerintah dan negara. Terusnya, saya akan menceritakan tentang sejarah dan latar belakang Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini dia bertukar mengikut tahun pada tahun 1948, 1997 dan pada akhir sekali 1963. Tapi pada tahun 1963, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah bertukar menjadi Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka, perundangan Islam telah diamalkan di beberapa negeri Melayu. Contohnya di negeri Johor pada tahun 1895. Raja hendaklah berbahasa Melayu, berdarah raja, keturunan Raja Johor, lelaki dan Islam. Ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka digubah berlandaskan undang-undang Islam. Hukum kanun Melaka contohnya ialah perlembagaan bertulis di tanah Melayu merupakan himpunan adat Melayu dan undang-undang Islam yang digubah semasa pemerintahan Sultan Muhammad Shah pada tahun 1424 hingga tahun 1444. Undang-undang Laut Melaka ialah undang-undang yang berkait rapat dengan pelayaran ditulis semasa pemerintahan Sultan Mahmud pada tahun 1488 hingga 1511. Namun, undang-undang ini tidak boleh disamakan dengan prinsip-prinsip perlembagaan moden kerana nilai dan struktur masyarakat serta perbezaan situasi. Saya akan menceritakan tentang konsep perlembagaan persekutuan. Konsep ini adalah bertulis, ianya juga merupakan undang-undang tertinggi negara. Konsep ini dibentuk dengan mengambil kira perkembangan sejarah. Konsep ini mengandungi 15 bahagian dan 183 perkara dan 13 jadual. Konsep ini sangat unik kerana ianya mengekalkan unsur tradisi. Konsep ini juga menggunakan pakai konsep ketertinggian perlembagaan. Ketertinggian perlembagaan ini tidak terdapat di institusi yang mengatasi perlembagaan persekutuan. Ketertinggian perlembagaan ini juga merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi punca kepada semua undang-undang yang sedia ada atau yang bakal digubal. Undang-undang ini juga yang bakal digubah tidak boleh bercanggah dengan mana-mana peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Jika perkara ini berlaku percanggahan, maka undang-undang itu akan terbatas setakat bahagian yang bercanggah sahaja. Sekian, terima kasih daripada saya.